guys, welcome back to my YouTube channel. So kepada sesiapa yang tak subscribe lagi, korang boleh tekan subscribe button dekat bawah ni. And kalau korang dah subscribe, thank you so much. Okay, untuk video kali ni kita akan mengulas kembali topik yang sama, iaitu Prince Smith. Okay, so saya tahu korang macam, kenapa Prince Smith lagi? Kenapa Prince Smith lagi? Okay, jadi seperti yang korang tahu, saya memang minat topik-topik yang macam ni. Jadi selepas saya telah melihat dua channel, di mana satu channel tu nama dia Penakut Media, and channel yang kedua adalah Haha TV. Jadi kalau korang nak tengok full version, korang boleh pergi dekat link dekat description ni. Tapi korang kena stay tune juga dalam video ni sebab saya akan memberikan opinion saya dan sebagainya, okay? Jadi mengikut dalam Penakut Media ni, di mana ada satu interview yang dijalankan oleh seorang doktor, di mana doktor ni adalah seorang criminal analyst, di mana criminal analyst ni adalah dia tentang jenayah lah. So dia memang arif tentang kes-kes yang macam ni lah. Mengikut pengalaman doktor sebagai criminal analyst. Okay, jadi poin yang pertama adalah tentang kotak tu. Okay, apa yang doktor tu cakap dan apa yang doktor tu huraikan dan apa semua, semuanya adalah logik, and bagi pendapat Nisa pula, semuanya adalah logik and boleh diterima. Kotak yang dibeli dari eBay. Kotak yang ditunjukkan dalam video itu sangat bersih, sangat rapi, sangat kemas dan sangat sempurna. Jadi macam seperti yang korang tahu, kotak yang dibeli tu, kotak pembungkusan tu, and benda tu adalah dibeli daripada Chile. Seperti yang kita boleh tengok dekat sini adalah map distance daripada KL ke Chile. So dekat sini adalah Malaysia. So kita kena redah Indian Ocean. Lepas tu sini adalah kawasan Afrika. Kita kena redah lagi South Atlantic Ocean. Dan dekat sini adalah Chile. Chile ni dekat area-area Brazil apa semualah. So korang boleh bayangkan betapa jauhnya nak daripada Chile nak ke sini. And ini adalah distance daripada KL nak ke Chile, itu 16,560 km. So korang boleh bayangkan betapa jauhnya Chile ke Malaysia. So kalau kalau korang biasa beli barang yang international ni, kalau dari luar negara, proses dia memang agak panjang. Contohnya macam, kalau saya beri contoh, kalau beli barang daripada China, sebab saya ada pengalaman sendiri yang beli direct daripada seller China ke Malaysia. Jadi saya akan ceritakan proses dia yang mengikut apa yang saya tahu and mengikut apa yang doktor tu cakap. Okay, macam kalau kita beli dekat China, kita akan beli daripada seller tu. So seller tu dia akan hantarkan ke satu warehouse, di mana warehouse tu dia akan kumpulkan semua barang. Contohlah kalau korang beli 2-3 barang macam tu, so seller tu akan letak dekat situ, and dekat warehouse tu dorang akan pack balik apa semua, and sekalikan korang punya barang barulah akan dipostkan. And apa yang doktor tu cakap betul. Macam kalau international punya, dorang memang banyak barcode untuk custom sana check, untuk proses dekat Malaysia lagi. So stiker pun semua banyak. Jadi point yang pertama adalah tentang kotak tu, di mana kotak tu yang didapat oleh Prince Smith tu, kotak dia sangatlah sempurna, terutama sekali dekat dia punya bucu tu. Sebab bucu tu memang cepat kemek lah kalau ikutkan. Tapi kalau kita tengok, kotak dia still cantik lagi. Jadi poin yang pertama tentang kotak tu, Nisa rasa boleh diterima poin daripada doktor tu. And kita pergi pula kepada poin yang kedua. Jadi poin yang kedua adalah di dalam kotak tu. Semasa dia buka je kotak tu, dalam kotak tu terlihat banyak ruang kosong.
Jadi macam kalau kita beli daripada seller domestik sekalipun, benda-benda yang cepat pecah, yang fragile macam ni, seller biasanya akan letak bubble wrap tau. Tapi kalau kita lihat kotak tu agak kosong, yang di mana ruang kosong tu pun boleh mengakibatkan kerosakan kepada barang tersebut. Tapi apa yang kita lihat, barang yang di dalam kotak tu semua masih dalam keadaan sempurna. So bagi Nisa, point tu logik sebab kristal tu barang yang mudah pecah. So memang agak tak logik kalau kristal tu di dalam kotak peti tu and tanpa bubble wrap dan sebagainya diterima dalam keadaan yang sangat sempurna, tak retak sikit pun. So Nisa boleh terima point tu and agak logik, boleh dimasuk akal. Satu lagi tentang kotak tu, kotak yang dikatakan di bug box tu, bila ditengok balik dengan image tracing, kotak tu seolah-olah kita punya mailbox dekat Malaysia ni. Sebab mula-mula Nisa macam agak 50-50 tau. Lepas tu bila tengok balik yang dia zoom in dengan image tracing tu, dengan dekat bahagian tepi dia, bahagian hinge pun ada bahagian yang sama. So itu pun logik juga sebab kalau nak tengok post mailbox dekat luar, dia mailbox dia lain. Adalah peti surat yang ada di Malaysia. And bila tengok balik dekat-dekat macam barang tu, kita boleh tengok macam benda-benda yang kat dalam tu adalah benda-benda yang senang dapat. Gunakan pada majlis-majlis perkahwinan di Malaysia. Abu rokok. Tapi korang jangan judge dulu, jangan judge terlalu awal sebab Nisa punya opinion sendiri tentang isu ni di hujung video nanti. Jadi ni yang pasal kotak tadi tu adalah menurut apa yang doktor tu cakap. Jadi kita berpindah ke video yang next, iaitu video daripada Haha TV. So ni apa yang Nisa dapat sedikit sebanyak lah. Apa yang Nisa dapat daripada yang channel Haha TV tu, dia tunjukkan seorang doktor daripada University Texas yang mengkaji tentang folklore ni. Folklore ni adalah tentang cerita rakyat lah. Macam kita ada cerita rakyat kita, cerita rakyat Melayu ke, cerita rakyat Malaysia, macam tu lah. So, diorang ada Jewish folklore, iaitu cerita rakyat Yahudi. And Dr. Itzik and Gottsman ni, dia adalah seorang doktor, profesor yang mengkaji tentang folklore dekat University Texas. And dalam dia punya interview pun, dia cakap di bug box ni tak pernah wujud pun dalam diorang punya cerita rakyat, di mana legenda roh jahat masuk dalam box dan menghantui manusia. Semua benda tu tak logik. Doktor tu, menurut apa yang doktor tu cakap, Dybbuk box is not a known object in Jewish folklore. I've never heard of it. I've never read a legend where the Dybbuk goes into a box and haunts the person from there. macam yang Nisa cakap lah, even doktor yang mengkaji tentang cerita rakyat Yahudi pun cakap tentang Dybbuk box ni bukannya Yahudi punya cerita rakyat, tapi di mana macam mana Dybbuk box ni wujud adalah bila seorang lelaki yang bernama Kevin Menis, dia mendakwa yang box tu ada satu, and orang start tak percaya dengan dia sebab dia memutarbelikkan fakta. Yang first tu dia cakap Dybbuk box ni dalam dunia ada satu je. Lepas tu tiba-tiba Dybbuk box ada dua. Yang satu dia pegang and satu lagi dekat museum yang Zack punya. Zack ni kalau korang tak tahu, dia adalah host untuk rancangan Ghost Adventure, di mana ada orang pergi cari hantu apa semualah. Okay, so yang second dia punya. Tiba-tiba pula
Kevin Menis ni dia cakap dalam dunia ada 10 buah debug box. So benda tu pun dah menjadi isu, macam mula-mula cakap 1, lepas tu ada 2, lepas tu tiba-tiba ada 10. Actually kalau korang tak tahu Kevin ni siapa, Kevin ni sebenarnya dia writer and also producer. Dia untuk movie, kalau korang pernah tengok cerita The Possession. Sekarang nak fikir logiknya, dia cakap debug box ni adalah benda yang real. Lepas tu dia buat satu cerita tentang The Possession, which kalau nak fikir logik, dia macam seolah-olah mengambil untung. Tapi itu kita tak boleh nak mengkonfirmkan dia punya niat macam mana. Tapi apa yang Nisa tahu, ada satu dia post dekat dia punya Facebook and dia cakap yang debug box ni adalah rekaan semata-mata. And satu lagi tentang debug box ni, kalau korang nak tahu Dr. Idzik tu cakap apa, korang dengar ni. I have to say, anybody who falls for that is a real fool. Tentang Prince Smith ni, macam mana, Nisa tak boleh nak mengkonfirmkan dia punya niat, ataupun Nisa tak tahu dia yang buat kotak tu ataupun apa. Tapi ni pendapat, ni apa pendapat saya. Kalau kita tak sependapat, saya minta maaf. Tapi ni apa yang Nisa rasa. Yang first tu, kotak tu mungkin dia ada dua kemungkinan. Yang first tu idea dia sendiri yang buat, ataupun satu lagi dia memang betul-betul beli kotak tu tapi menggunakan orang ketiga. Di mana orang ketiga ni dia yang menipu Prince Smith dan membuat kotak tu. Itu apa yang Nisa rasa. So kalau korang tak sependapat, Nisa minta maaf. Tentang gangguan tu, ustaz tu sendiri yang bagi tahu dia memang betul-betul ada gangguan. Cuma kita pun tak pasti gangguan tu datang daripada kotak tu ataupun datang daripada gangguan lain. Sebab macam kita tahu sifat jin adalah akan mengganggu manusia. Jadi sifat jin ni dia akan buatkan kita percaya, dia akan memesongkan kita. Jadi ni bagi Nisa, macam sebab Prince Smith ni dia dah percaya tahu yang di bug box ni ada hantu, ada jin, bukan hantu tapi ada jin yang ganggu dia. So jin ni pun gunakan benda tu sebagai medium untuk mengganggu dia. Sebab bila kita dah percaya benda tu, and itulah dia. Jadi bagi Nisa, kita tak perlu pun nak mengecam siapa-siapa. Kita jangan nak kecam pusat rawatan tu, kita jangan nak kecam satu individu ni tersendiri. Sebab kita pun tak tahu niat orang apa, kita pun tak tahu benda yang sebenar macam mana. Jadi just doakan yang terbaik untuk semua. So sorry tadi ada gangguan sikit, ada post laju hantar barang. Okay, jadi apa yang Nisa nak cakap, just doakan yang terbaik untuk semua orang, jangan kecam-mengecam. So kalau video ni tak sependapat dengan korang punya pendapat, Nisa minta maaf. Tapi itu saja. Nisa just nak cakap apa yang Nisa rasa. Macam kita tak tahu niat orang, so jangan cepat sangat judge. So itu saja dalam video kali ni. Kalau korang suka video ni, korang boleh tekan like button. And terpulanglah dekat korang nak percaya ke tak ke tentang box ni. Macam terpulang. And itu saja video kali ni. So see you guys in the next video. Okay, bye.